Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari kita ke Kuala Lumpur daripada Kota Warisan. Saya kena ref dulu. Ada anak kucing kat bawah kereta ni. Satu, saya dah kurung dalam sangkar. Ketiga, entah ke mana ni. So daripada Kota Warisan ni ke tempat yang saya nak tuju ni lebih kurang 40 km lah. 40 ke 50 km. So kita jalan lah sambil bervlog lah Jadi ada beberapa topik saya nak share. Satu ialah kepupusan ni hash shifter di senario pembelian kereta baharu di Malaysia lah. Ignore punya steering ni, dia punya betul bos kita betul ni. Okey. Jadi berdasarkan sales figure yang dikeluarkan oleh CEO Perodua, Cik Zainal nama dia, daripada 2017 hingga ke sekarang ni Disember 2021 sebanyak 273,000 Myvi telah berjaya dijual di pasaran Malaysia saja. 273,000. Daripada jumlah itu cuma 1% sahaja yang memilih nak pakai manual. 1% tu kalau diterjemah kepada angka lebih kurang 273 kereta je lah daripada 273,000 kan jumlah Myvi nya. Jadi 1% tu tak menggambarkan menggambarkan sokongan peminat kereta terhadap shifter manual ni. Jadi untuk Myvi baharu ni, Myvi generasi ketiga, dipanggil Myvi G3 jadi option untuk memilih manual langsung tak ada. So sekarang ni tengah didatangkan dengan DCVT itu lah. Sekarang dah guna auto 4 speed dah guna CVT. Kemungkinan besar teknologi daripada Toyota. Jadi tu ada kan penambahbaikan yang saya rasa yang agak signifikan jugalah untuk barisan model Myvi baharu ni. Jadi CVT ni actually saya pernah rasa sekali dahulu pinjam kereta adik, dia bawa Lancer GT. Tapi gearbox dia tu lah auto CVT. Saya rasa lemau. Dia tak seperti auto biasa, tak ada pick up, tak tangkap. Jadi perception saya dekat CVT agak orang cakap apa, kurang lah, dengan pick upnya slow ya. Tapi jangan jadikan pengalaman saya ni sebagai batu sandaran yang CVT ni tak best untuk performance car. Jadi ada performance car yang menggunakan CVT ni seperti Subaru WRX version 10 di sebelah saya menggunakan CVT. Apa lagi ni Toyota minta maaf, Toyota Yaris GR4 kan CVT juga. Yang GR Sport tu pun CVT juga, 3 silinder turbo dan shifter CVT. Jangan main. Jadi transmisi CVT telah menjadi pilihan manufacturer sekarang ni untuk menjadi option default transmisi kereta mereka lah. Banyaklah yang telah memilih CVT.
Kalau saya personally suka DCT. Contohnya Hyundai Velocity Veloster. Tu dia datang dengan dry clutch DCT. Dia macam Volkswagen Golf lah, DCT kan. Dia ada dual clutch dalam tu. Tak pernah rasa juga, tapi saya rasa memang best lah. Lepas tu Kia Elantra baru pun DCT juga. DCT tu lain. DCT tu macam teknologi Volkswagen Golf. Tu yang macam cakap ada fart, ada kentut tu kan, bila tukar gear. Tu disebabkan oleh shifter yang laju menggunakan DCT. Jadi orang cakap nak jaga DCT ni, macam mana nak jaga, katakan dapatlah bawa DCT, macam mana nak jaga dia? Dia kena bawa macam bawa kereta manual sebenarnya. Tak boleh harapkan auto tu, jangan masuk D, masuk manual. Jadi jangan slipkan clutch. Maknanya tekan throttle slow-slow, bagi dia perlahan, dia tangkap normal, dia tak slip. Jangan slip. Slip tu ibarat macam masuk gear 1, kita nak berlumba ke traffic light, jadi kita slipkan clutch. Tu yang jadi clutch habis tu. Tu yang jadi buat tayar spin, sebab dia clutch clipping. Itu kat manual boleh lah, tapi untuk DCT janganlah buat perangai macam tu. Jadi untuk menambahkan jangka hayat DCT boleh diaplikasi jugalah geng-geng Golf Volkswagen ni yang pakai DCT. Jadi saya tetap setia dengan manual. Barisan kereta saya semua manual. Head shifter lah yang terbaik ni lah, RS8 ni. Sebab dia didatangkan dengan LSD kan. Jadi dia punya perasaan tu lain macam lah. Walaupun tak laju, tapi seronok. Jadi konsep Mazda membina kereta, dia mana kereta kecil macam ni. RS8 dia kan kecil, Miata kan kecil, tapi dia bina untuk satu goal dia, iaitu fun drive. Dia tak laju tapi seronok layan pemanduan. Dia punya handling, steering dynamics, suspension dia, pergerakan suspension dia. Kereta ni memang tak laju kat Sepang pun, stiker je lebih. Tapi dia punya seronok melayan dia, dia punya macam cakap timing 3 minit ke atas pun tak kisahlah. Tapi seronok dapat memandu kereta ni. Turun di atas Sepang, dia tak stres, dia tak menyebabkan saya stres. Itulah dia seronoknya option manual dekat kereta RS8 ni, dan Mazda lah. Tapi tadi kita bercerita pasal transmisi. Jadi kalau bawa ke track day CVT ataupun DCT ni, saya tak sure lah macam mana lah kan. Tapi konsep dia tak ada, bila drop gear dia tak ada engine brake tau. Yang saya tahu tu lah kan. Jadi kena mengharapkan braking yang padu lah, braking system kena padu lah. Upgrade ke ni apa ke, Brembo yang rotor punya apa tu, daripada Brembo kan, supaya dia cepat tangkap brake pad high time ke, steel braided hoses ke. Sebab dia kereta auto ni mengharapkan brake dahulu baru drop gear, bukannya drop gear tu untuk bantu brake. Terbalik tau dengan kereta manual. Kereta manual pun brake dulu, tapi bila kita lepaskan clutch, Helento dia membantu untuk menambah lagi braking, ini panggil engine braking. Itu yang seronok melayan manual dekat lintas Sepang lah. Dia satu seni seni menari bersama-sama kereta ni, nak mengawal dia punya lincah dia kan. Kita gunakan teknik Helento, teknik blipping. Jadi itulah salah satu keseronokan kalau dah menguasai shifter manual di lintas Sepang. Yang benda ni tak boleh di-explain ke orang. Dia hanya pemain dia saja yang tahu. Dia susah lah nak explain kat kau. Macam tu lah, sebab kau tak faham. Macam tu lah ayat-ayat orang mana nak explain kan. Jadi saya pernah bawa auto kat Sepang, BMW saya dulu 5 Series. Memang rasa dal gila lah. Aduh, dah lah BMW tu berat. Enjin 3 liter, power memang power lah kan. Tapi bila saya nak hold gear, dia tak nak hold gear. Dia boleh naik gear 2, naik 3 dekat turn 4 tu. Saya suruh penting gear 2. Tengah-tengah tu dia boleh masuk gear 3 dan hilang lah saya punya torque tu. Tu yang saya tak shock, tak suka gear auto daripada BMW. Dia tak ikut cakap tuan. Kalau Honda dia ikut cakap tuan, tu saya suka.
Jadi auto ni ada berbagai-bagai jenis lah. Ada yang auto bijak daripada tuan dia, ada auto yang ikut cakap tuan. CVT saya tak sure. CVT tu saya terbayangkan sebab pernah merasa Lancer GT, CVT yang lemau tu. Saya terbayangkan naik skuter auto tu, skuter yang pakai bel tu. Pusing, pula slow, enjin jalan slow, barulah kita jalan. Dia tak serentak. Jadi pengalaman saya dengan CVT ke, CVT lah CVT memang buruk lah. Tunggulah saya dapat peluang memandu Hyundai Veloster ke, Volkswagen Jetta ke, baru saya mungkin berubah lah kot. Tapi itu masalahnya, mereka menggunakan DCT, dual clutch transmission. Itu lain. Jadi kereta yang menggunakan DCT ni top M series lah M series tau, bukan M Sport. M Sport lain. M Sport tu gaya. M series ni adalah satu division motorsport daripada BMW. Jadi M series ni menggunakan teknologi DCT yang tersilap saya dekat E46 lah. Kalau yang tak nak pilih option manual tu, dia akan bagi DCT. M5, E10 tu E60 pun DCT juga. Kalau yang baru-baru saya tak sure. Kena double check balik. Saya rasa dia kembali ke auto 8 speed. Tu terlalu mewah lah kan. Jadi kita cerita kereta yang kemungkinan kita mampu milik dalam masa 2-3 tahun ni. Contohnya Hyundai Veloster ke, Volkswagen Golf ke, Honda Type R masih lagi dengan keras kepala mereka nak maintain manual 6 speed. Honda memang macam tu, keras kepala. Pada mereka, prinsip pemanduan yang seronok ialah mengekalkan H pattern shifter. Kalau Mazda pula, dia kata kereta tak perlu engine power, tapi dynamic handling dan kemahiran menguasai H shifter juga. Sama jugalah konsep dia. Tak perlu engine power, tapi lebih kepada handling. Itu konsep Mazda dan Honda. Jadi banyaknya bomber lah. Yes, bomber convoy apa ni. Oh, lupa, saya ada 6 gear ni, masuk gear 7 pula. Itu topik pertama lah. Kita borak pasal transmisi automatik CVT lah dalam spesifiknya. RM16 cukup lah. Balik dengan top up. Ni tol MPE, sekali swipe dia RM3.50 dan tak ada option untuk top up. Tak ada menyediakan apa tu, booth untuk top up. Jadi kena make sure ada duit. Okey, perkara kedua saya nak borak ialah track day. Boleh kita cerita pasal track day lah. Modifikasi apa yang perlu sebenarnya untuk track day, untuk yang beginners lah. Saya tak cerita yang dah season. Dah season dah. Kalau yang dah season tu maksudnya dia orang dah clock at least 100 jam ataupun 100 laps ke, tak tahulah. Tapi at least dah season tu lain lah. Saya nak cerita pasal beginners ni, yang jenis tak sampai lagi masuk 5 kali masuk track day. Dan apakah modifikasi yang kereta yang patut mereka tekankan. Lepas tol ni saya akan bercerita menyampau betul dengan garis apa, speed breaker ni bergegar kita saya. Tu namanya teknik blipping saya buat tu, nampak? Blipping. Dia bukan Helento blipping, sebab kasut saya besar, tak boleh Helento. Dia charge ke tak charge ni? Dah rosak dah saya punya. Dah singgung klasik ni. Modifikasi yang pada saya sebab
pada saya kalau ikutkan betul-betul saya punya stream, tak perlu modifikasi pun kita apa yang ada tu turun je lah trade dia. Jadi saya akan membuat urutan modifikasi yang saya rasa penting lah kalau nak melayan trade day secara serius. Jadi pertama, anda dah ada lah anda punya pilihan kereta trade day lah. Tak kisahlah kita harian ke ataupun anda ada dedicated car ke. Saya ada case kawan dekat rumah parking Honda Type R, dia pergi kerja naik Myvi. Type R tu untuk trade day. Jadi tu dah dedicate lah. Jadi ada macam saya juga bawa kereta trade day, bawa pergi kerja. Ni macam saya lah, daily dan juga trade day car. Jadi ada orang dia macam dia berbagai-bagai jenis manusia lah. Ada yang ada sampai dedicated track car pun ada. Tapi skop saya nak bercerita pasal orang yang baru nak nak melayan trade day ni. Jadi mesti kemungkinan besar kereta harian lah kan. Jadi modifikasi pada saya untuk trade day ni, sebab trade day ni dia menstreskan kita. Itu memang pastilah, sebab kita katakan kita sewa 2 jam, 1 jam katakan dapat buat 10 lap, 2 jam 20 lap kan. Jadi dalam masa setiap pusingan tu apa yang berlaku dekat kita, kita fikir tu. Dia stres kan, dekat enjin, dekat sistem cooling, tayar, brake. Jadi pada saya modifikasi ialah pertama, kita tak nak enjin tu overheat. Macam kawan saya lah, ada kawan saya yang owner kereta turbo ni. Saya tanya asal kan keluar 1-2 lap je dekat overheat. Oh okey. Jadi kereta turbo ni masalah dia overheat. Jadi overheat lah, lepas tu dia punya hose patah lah, macam tu lah kan. Jadi pertama ialah nak combat masalah overheat dekat kereta sewaktu trade day. Jadi nak combat masalah overheat ni, yang pertama ialah kita kena improve cooling system. Kalau nak tambah, pergi kat Works Engineering kat Sunway tu cakap nak tambah oil cooler. Jadi minyak kita tu akan lalu keluar, ada udara dari luar tu akan mensejukkan minyak dan masuk balik, dengan harapan minyak tu sejuk lah. Jadi penambahan oil cooler untuk enjin. Dan saya rasa sekarang banyak auto kan menggunakan kita transmisi auto tu trade day ni pun juga boleh buat oil cooler untuk transmisi automatik lah. So ada 2 oil cooler, satu untuk enjin, satu untuk gearbox. Okay, itu satu. Ada banyak lagi cara nak sejukkan enjin. So cara kedua ialah kita nak pakai minyak mahal pun tak guna, sebab enjin kalau tak boleh tahan pun tak guna kan. Macam pakai minyak Royal Purple grade 10-60, 60 maknanya boleh tahan panas gila je. Tapi adakah komponen kita tahan panas? Jadi kita tak nak lah enjin kita panas sangat. Jadi pada saya yang kedua ialah jangan modifikasi anda punya intake. Jangan pakai open pot intake udara tu kan. Ada orang suka pakai mushroom lah, letak sebelah manifold exhaust tu kan. Lepas tu udara manifold yang panas tu dimasuk pula dalam intake, dah satu hal pula. Jadi kalau katakan nak upgrade juga intake, beli yang intake yang memang memfokuskan cold air intake lah. Dipanggil CAI, bahasa Melayu CAI, CAI, cold air intake, pengambilan udara sejuk. Jadi kalau tak ada bajet, tak ada duit nak beli tu, ataupun tak ada dalam pasaran, janganlah pergi upgrade pakai mushroom. Maintain standard je lah, tapi tukar dia punya filter pakai KNN free flow, improve sikit lah. Yang penting nak udara sejuk masuk ke dalam intake. Itu kedua lah. Ketiga apa lagi kita boleh buat untuk mensejukkan enjin pakai minyak tebal sikit lah. Katakan anda biasa pakai 0W20 untuk anda punya Myvi. Untuk trade day ni pakai tebal sikit untuk protection. 0W30 ke
naik satu grade, 110 ke untuk kelekatan dia. Lepas trade day buang. Jadi kalau yang guna auto ni, pada saya sebelum trade day pakai minyak baru, selepas trade day pun buang. Jangan pergi pakai minyak yang sama. Pengorbanan lebih sikit lah untuk geng auto ni lah kan, sebab nak jaga gearbox. Okay, itu satu. Sebab bila kita lenjan kereta dalam track lah, dia punya panas lain macam lah. Dia takut minyak yang kita dah guna tu, dia akan dah tak serupa minyak, jadi air dah. Dia hitam tapi dia cair maksudnya, dan dia tak ada lagi sifat-sifat minyak dia. Biasanya kalau track day ni memang on the track memang panas. Okay, jadi kita masih lagi dalam lingkungan, nak fokus bagaimana nak sejukkan kereta kan. Jadi satu lagi untuk orang yang upgrade pakai header ataupun manifold custom. Jadi kalau pakai manifold custom ni kan, seronok lah kan, bunyi exhaust sedap kan. Perasan tak kalau yang original dia ada heat shield, dia tak nak kepanasan udara tu naik atas. Jadi bila kita pakai custom, kita bogilkan dia kan. Tapi anda invest beli dia punya wrap, exhaust wrap yang putih tu kan, suruh dibalut. Invest lebih sikit supaya tak nak heat tu naik, membakar, bukan membakar lah, membahangkan engine compartment. Okay, itu satu lagi. Satu lagi ialah kita mempercepatkan pengeluaran udara panas daripada engine bay tu. So kita boleh tebuk lah. Ni sedih lah kan, nak dengan tebuk tu, takut kan. Biasa ada orang tebuk-tebuk tu kan, nak letak apa tu untuk mengeluarkan udara panas kan. Jadi anda beli satu lagi bonnet, macam kereta anda beli satu lagi bonnet, tapi letak scoop untuk sejukkan dia. Beli scoop untuk tarik udara luar masuk dalam ke, untuk sejukkan dia ke, ataupun buat air vent ke supaya udara keluar, dia naik ke atas. Satu lagi ini perubahan minyak yang lagi tinggi, RON dia lagi sejuk atau terbakar. Maksudnya RON 95 dia panas, RON 97 dia kurang panas, RON 100 lagi kurang panas, lagi tinggi RON lagi kurang panas. Jadi untuk trade day saya suggest pakai minyak RON tinggi lah, 97 ataupun 100 lah. Kita cerita penyejukan enjin lagi coolant pula. Macam kereta saya ni, sebelum trade day saya isi air je, air baru, flush air pipe. Habis trade day saya buang air tu, dan saya tak menggunakan coolant. Coolant ni kalau yang ada yang tak faham apa fungsi coolant ni untuk mengelakkan apa dia bahan kimia dalam tu kan, dia untuk mengelakkan air jadi beku kalau suhu 0 darjah Celsius, suhu beku lah. Tu fungsi coolant yang ada bahan kimia tu. Jadi saya tak suka benda tu. Jadi kalau nak beli coolant, cari coolant racing. Ni daripada Redline Water Wetter ataupun Penrite 1/10 racing coolant. Tu coolant untuk apa saya tak sure lah, tapi dia ada efek lah. Kalau nak mudah pakai macam saya, pakai air dah habis cerita. Air bersih, jangan guna air lama sebelum turun trade day tu. Dan make sure lah anda punya, kalau anda nak buat modifikasi lagi thermostat pakai low temp. Katakan macam kita saya ni, thermostat dia akan buka pada 84 darjah Celsius. Ada satu version yang buka pada 76 darjah Celsius. Jadi beli thermostat yang buka awal supaya kipas berpusing laju dan dia punya valve tu buka awal dan dapat menyejukkan kereta dengan lagi cepat lah. Jadi nampak tak perasan ada orang balut intake dengan foil kilat-kilat tu ni untuk mentepiaskan haba. Tu penting juga. Intake tu penting untuk memastikan udara sejuk. Jadi kalau nak invest pun invest lah intake karbon yang sedup udara sejuk daripada luar. Enjin biar standard, tak perlu dah nak korek block ke nak pakai apa tu, naik upgrade 2.4 ke kalau Honda kan. Pada saya enjin biar standard, tapi cabaran dia lah bagaimana nak pastikan kita layan 20 lap enjin tak stres. Seterusnya modifikasi yang saya rasa wajib lah, brake ni memang menjadi masalah lah dekat
kaki track day ni. Yes. Terutamanya kereta yang bukan kereta performance, kereta biasa. Macam kereta depan ni contohnya macam Alza ni nak bawa pergi track. Nanti akan ada satu ketika nanti brake dia sponge. Asal kita tak ada brake ni. Jadi sebenarnya getah hose untuk mengalirkan minyak brake tu dikembang. Jadi itulah puncanya. Sebab itulah kita panggil, kita gunakan steel braided hoses. Maknanya hose getah tu dilingkari dengan besi supaya dia tak kembang. Jadi upgrade yang seterusnya ialah steel braided hoses, high temp brake pad. Janganlah high temp sangat, sebab kita kereta road biasa, tapi at least bukan road usage lah, maknanya performance brake pad. Lepas tu pakai rotor yang berlubang-lubang, pakai rotor yang berlubang supaya dia cepat menghilangkan haba. Upgrade brake tak payah dulu, pakai je yang standard tu tengok. Sebab tu saya memang sangat-sangat suggest anda turun dengan kereta standard tu dulu untuk first time dulu, ataupun second time, untuk clock optimal time anda. Mungkin first time anda tak mahir memandu, kan? Jadi kalau mungkin untuk untuk second ataupun third time, kita dah potong. Anda dah mahir memandu, anda dah dah cakap apa? Dah tahu limit kereta dia. Macam ni limit kereta aku sebelum dia brake overheat. Contohnya anda bawa anda punya Satranio 3 minit 01 lah. Ni limit kereta aku, dah tak boleh buat lagi lah. Bawa lagi 5 lap pun tetap 3 minit 01. Itu limit. Mungkin limit dia performance, braking jauh sebab panas kan. Jadi on the second run, on the second session track day anda upgrade brake. Macam saya sebut, braided hose, pakai Brembo punya rotor yang berlubang tu. Apalagi lepas tu pakai dot 5.1 daripada Brembo juga kan. Jadi hardware dia sama je, tapi anda improve dekat fluid, dekat cooling system. Silap-silap anda lagi relax, anda tak risau kita anda stres panas, anda boleh clock 2 minit 58 ke, improve 3 saat dengan hardware yang sama je. Cuma improve cooling system. Lepas tu anda nak main lah benda lain, nak main tayar ke. Tayar ni lah satu benda yang mengopakkan duit kita kalau main track day ni. Time ni anda akan nak pakai performance tayar ke semi slick. Seronok lain track day ni. Kita ada kita punya cakap apa, turun tu bukan main buta-buta je turun kan. Kita ada aim kita. Kalau aku turun dari 17 inci, apa jadi kat kita, aku kat timing. Yang driver je tetap anda seorang je kan. Jadi tu yang seronoknya. Jadi modifikasi sedikit je. Mungkin anda dah sesi ke-4 ataupun ke-5 track day, anda barulah pergi buat suspension, main kabel lah, main tow lah kan. Selepas anda dah tahulah kereta aku dah limit macam ni. Kalau aku main suspension, ubah suspension, apa pula jadi. Itulah cara kita orang melayan track day dengan penjimbatan maksima. Tak perlu nak modify tanpa hala tuju. Mungkin selepas itu anda nak main adjustable, anda nak main custom suspension daripada F-Tune ke Foster ke. Maksudnya diri anda tu dah di-prepare kan, dah faham kereta ni macam mana. Selalunya tak akan sampai tahap modify engine lah. Dia orang anda akan end up akan main suspension yang mahal-mahal lah. Contohnya suspension Ohlin ke. Okey, sampai di sini saja saya nak reload. Saya touching dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alah, tak buka pula. Tak buka. So, nanti kena reload. Berapa ringgit dengar? RM13. Jalan clear tak untuk saya buang kabel?
Jangan buat perangai macam ni kat jalan awam. Nak buat laju duduk bawah kat trek kereta Sepang. So sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera 45 km.